Perubahan landscape ekonomi serta tuntutan kos sara hidup semasa yang tinggi dilihat menjadi penentu kualiti dan taraf hidup rakyat negara ini. Faktor itu nyata lebih ketara apabila negara dilanda pandemik COVID-19 yang mendatangkan impak langsung sehingga kini. Ia termasuk pengkelasan pendapatan serta status ekonomi rakyat yang perlu diteliti semula bagi mencerminkan realiti sebenar ketika ini. Mencerakinkan isu itu, ikuti laporan wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Menurut penganalisis ekonomi, data bagi pengelasan pendapatan isi rumah B40, M40 dan T20 ketika ini tidak menggambarkan keadaan semasa yang sebenarnya. Justru ia perlu ditakrifkan semula secara lebih holistik dengan mengambil kira status sosioekonomi sesuatu kawasan agar penyaluran bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan, terutamanya golongan miskin bandar. Jika pengkelasan dibuat dengan ringkas seperti apa yang berlaku sekarang, dikhawatiri akan berlaku situasi yang mana mereka yang sepatutnya menerima tetapi tidak menerima bantuan yang sewajarnya. Sebagai contoh, kalau kita lihat golongan M40 yang duduk di bandar besar seperti Kuala Lumpur, situasi itu jelas perlu dilaksana segera agar dasar serta polisi yang dirangka meliputi setiap kategori masyarakat, terutamanya golongan M40 yang sering mendakwa dipinggirkan dalam menerima bantuan dan insentif sebelum ini. Sekarang kan kerajaan baru kan, jadi harap-harap ni kerajaan baru ni dapatlah membantu kos sara hidup terutama yang terjejas macam B40 ni lah sekarang ni. Jadi sebab tak kira lah B40 ke M40 ke, sebab kita orang pun contoh macam bukan saya lah, mungkin ramai lagi lah yang M40 ni yang perlukan dia bantuan, bukan dia B40. Saya rasa memang kena beri perhatian, kena dengar apa yang kita lah yang B40 ni semua. Supaya yang macam kita ni semua yang bujang-bujang ni semua boleh jelah ada kerjaya masing-masing. Kira ada lah simpanan diorang semua ke oleh SP. Boleh boleh untuk teruskan hidup. Dengan harga barangan sekarang memang tinggi. Kita duduk di menangan kita duduk di Kuala Lumpur ni, bandar yang besar. Perlulah kalau boleh barangan ni dikurangkan harga lah. Justru iltizam serta keazaman politik dari kerajaan perpaduan yang baharu mentadbir negara dituntut rakyat. Ia termasuk dalam merombak semula sistem subsidi sedia ada yang nyata telah lapuk selain melaksanakan kajian menyeluruh terhadap jenis bantuan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini. Kita ni kalau boleh nak bantu mereka ini supaya mendapat apa yang kerajaan nak beri. Mungkin tidak lagi dicerita mengenai contohnya minyak kereta. Contohnya mungkin dicerita mengenai bantuan asas. Mungkin kita tengok ya persekolahan pun. Komitmen jelas menangani isu kos sara hidup rakyat itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sejurus mengangkat sumpah. Kesungguhan itu nyata bukan sekadar cakap kosong, malah dibuktikan dengan pelbagai pengumuman. Antaranya pengekalan tarif elektrik bagi pengguna domestik. Selain pengurangan tarif, potongan cukai, penyelarasan subsidi serta kawalan harga barangan. Pasca pandemik COVID-19, rakyat terus dibebani dengan kos sara hidup yang meningkat. Pada tahun 2021, kadar inflasi sebanyak 2.1% dan ia terus meningkat pada kadar 4.7% untuk tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Justru beberapa langkah segera perlu dilakukan oleh pihak kerajaan bagi menangani isu terbabit. Misalnya dengan pemberian subsidi bersasar kepada golongan yang memerlukan. Laporan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki, TV3.